Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini pengajian kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullah alaih akan diteruskan dan disambung lagi. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, yang maksudnya, dan anda telah mengetahui pula bahawa syaitan itu amat jahat. Jadi kata Imam Ghazali, kita sudah pun tahu bahawa setan ini memang sangat jahat. Diberitahu, dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Demikian juga di dalam hadis Nabi mengenai syaitan ini. Jadi kata Imam Ghazali bahawa kita sudah tahu bahawa syaitan itu adalah sangat jahat. Sesungguhnya dia telah menjuruskan tumpuan permusuhan terhadap anda. Kata Imam Ghazali, hendaklah kita sedar, hendaklah kita tahu, hendaklah kita sedar, pertama sekali syaitan ni musuh yang sangat jahat. Yang kedua, tumpuan syaitan ini menumpukan permusuhannya terhadap manusia. Dengan erti syaitan ni memang menumpukan perhatiannya untuk memusuhi manusia. Dengan erti kerja utama dia ataupun urusan paling penting yang dia buat adalah memusuhi manusia ni. Jadi Imam Ghazali suruh kita supaya fahami, supaya tahu, faham dan sedar terhadap perkara ni. Maka oleh itu, mohonlah perlindungan kepada Tuhan anda yang Maha Kuasa. Jadi kata Imam Ghazali, cara nak menghadapi syaitan ini ialah dengan cara mohon pertolongan Allah. Minta, berdoa, bermohon, mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah caranya. Jadi masih ada perincian mengenai cara nak menghadapi syaitan ini, tapi yang utamanya kata Imam Ghazali, kita bermohon, kita berdoa, kita minta
dari Allah Subhanahu wa taala supaya melindungi kita, jaga kita daripada kaedah-kaedah dan akal syaitan ini. Sebab cara nak melawan syaitan tu bukan kita berdepan dengan gerak kita. Yang ni bukan dengan cara kita berlawan dengan dia dengan kekuatan yang ada pada kita, ilmu yang kita miliki, amalan yang kita buat, dan apa-apa sajalah kekuatan yang ada pada kita ni. Itu bukan cara nak berlawan dengan syaitan. Jadi caranya adalah mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang Maha Perkasa supaya melindungi anda dari anjing yang kena laknat ini. Jadi Imam Ghazali membandingkan, membuat tamsilan atau analogi syaitan ini seperti anjing yang kena laknat. Jadi pertama sekali Imam Ghazali membandingkan syaitan ini seperti anjing dari pelbagai sudut lah. Antaranya pada anjing ni ada beberapa sifat yang tidak baik, tapi sifat-sifat yang baik pada anjing ada juga sebenarnya. Tapi antara yang nak disamakan dengan syaitan ini, yang ni payah putus asa, tak putus asa. Anjing ni daya nyalok, dia tak berhenti. Ambak kejap lagi sekejap pusing semula. Maka syaitan pun seperti itu jugalah. Tidak lagi mudah-mudah. Tidak lagi mudah-mudah. Lagi pun lagi sekejap, waktu mari semula. Jadi kata Imam Ghazali, cara untuk kita berdepan dengan syaitan ini adalah mohon perlindungan Allah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai isti'adzah. Minta dengan arti kita berdoa, kita bermohon, kita mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah anda lupa lalai dari tipu daya dan perangkap jeratannya. Yang kedua, selain daripada kita minta pertolongan Allah ni, jangan kita lupa, jangan kita lalai tipu daya dia, perangkap-perangkapnya. Macam mana kita nak tahu tipu daya dia? Secara mudahnya, segala keburukan yang dilarang oleh syarak, itulah cara dia nak tipu daya kita. Mana-mana yang syarak suruh supaya laksanakan, dia beta, dia lawan supaya jangan terlaksana. Mana-mana yang syarak larang buat, dia dorong supaya terbuat dan sebagainya. Jadi ghalibnya dia akan gunakan ruang-ruang inilah untuk memperdaya manusia. Jadi kita nak tahu tipu daya syaitan ni, salah satunya, cara mudahnya begitulah, iaitu kita tahu mana suruhannya, mana larangannya. Jadi syaitan ni dia akan lawang, beta. Suruhan-suruhan dia akan mendorong kita supaya tidak melaksanakan. Larangan-larangan didorong supaya buat. Tapi syaitan ini dia ada hal lain lagi, hak licik sikit lagi. Kadang-kadang dulu sudah kita tengok bab macam mana syaitan ini mengganggu. Hak tadi itu gangguan secara kasarnya begitulah. Tapi ada sepelek dia sikit. Sepelek dia ni kadang-kadang dia dorong supaya orang buat kebaikan tu. Rupa-rupanya tapi dia lipat kau lain. Disuruh buat kebaikan, tapi dia rosakkan niatnya, dia rosakkan tujuannya. Kita punah situ, bukan punah atas kebaikan tu. Ini sepelek dia. Sepelek dia banyak. Jadi Al-Ghazali menganjurkan kita supaya berhati-hati, berjaga-jaga daripada tipu daya syaitan ni. Berarti kita kena belajarlah, belajar bentuk-bentuk tipu daya syaitan ini supaya kita tahu dan tidak terperangkap dengan
tipu daya dan jeratan syaitan ini. Lalu anda akan dapat mengusirnya dengan mengingati Allah Subhanahu. Jadi dengan cara mengingati Allah, maka dapatlah kita menghalau, mengusir tipu daya syaitan ini. Jadi pedoman yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali dalam hal untuk berlawan dengan syaitan ini adalah ingat kepada Allah. Dalam bahasa Arab disebut zikrullah. Ingat kepada Allah. Yang ingat kepada Allah dan segala hal-hal yang berkait dengan ketuhanannya lah, tentang sifat-sifat kemuliaannya, tentang perintah-perintah dan larangannya, kita ingat. Jawab, apa-apa saja yang berkait dengan Allah, mengingati semua itu termasuk dalam zikrullah. Jadi untuk mengusir, nak menghalau gangguan-gangguan syaitan ini, kata Al-Ghazali, dengan cara mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini kita rasa pelik sikit. Ada orang tak apa suka. Bahkan tanpa sedar mengajak orang menjauhkan diri daripada amalan ni. Amalan ingat kepada Allah yang kita namakan sebagai zikir. Itu yang kita payah sikit nak faham. Kalau kita tengok zikir sebagai satu amalan yang bukan sesuatu yang diwajibkan, kita tengok di sunat, tengok dari sudut tu, nampak kok tu je lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut macam mana zikir inilah alat untuk mengusir godaan-godaan setan, kita akan tengok benda ni hampir-hampir menjadi kewajipan. Jadi aspek ni orang lupa. Orang lupa aspek ni. Kita tengok senjata pisau ni untuk apa potong sayur je. Orang dah makan sayur dah ayah lah. Tapi macam mana pisau ni juga menjadi senjata untuk kawal keselamatan kita daripada orang-orang yang jahat nak buat kejahatan kita. Pisau ni kalau kita tengok dari aspek tu, dia akan nampak penting lah. Kalau kita tengok bak nak potong sayur saja, memang tak penting. Jadi kepentingan sesuatu tu tengok ke mana atas benda yang sama. Kalau kita tengok pelak motosikal tu, orang masa kita kecil dulu, orang buat ngecung pelak kuat atau ngecung kuat bunyi lah, ni reka macam-macam. Jadi ngecung pelak ni, tapi kuatlah ngecung tu. Jadi kalau kita tengok pelak motosikal dari sudut orang buat ngecung, tak penting mana lah, budak-budak je, mainan budak-budak je lah. Tapi bagi pemain, bagi orang yang mahir, orang yang terlibat dengan kenderaan, pemain dia, ini satu kewajipan. Pelak ni satu kewajipan. Tak ada benda ni, pakai tolok sajalah motosikal. Tolok sajalah. Bukan kita naik motosikal, kita tolok motosikal. Pakai. Sama juga orang zikir. Bila ada orang melihat sunat, tak perlu lagi, tanda. Dia tengok sudut yang tidak menepati apa sebenarnya nilaian amalan itu. Tapi bagi orang yang memperluaskan pengajian, dia akan nampak aspek-aspek ini. Akan nampak. Mengusirnya dengan mengingati Allah, kata Ghazali, dengan ingat kepada Allah, itulah kita caranya untuk mengusir godaan-godaan setan, pengaruh-pengaruh setan. Sebab tu kadang-kadang kita dengarlah cerita-cerita orang yang terlibat dengan melakukan keburukan, yang dalam hati dia tu ada keyakinan iman, cuma perangai wudu. Tapi percaya, ada kepercayaan, ada tasdik, ada iman. Cuma perangai buruknya tu tak kira lah. Dia curi barang orang lah, rokok. Kita dengar sebahagian mereka ni tak pernah dengar kalau orang azam, tegut telinga lah, lari. Orang mengaji, orang pasang kaset mengaji, dia berlawan benar. Sebab apa? Sebab benda-benda ni sesuatu yang mengingatkan kepada Allah, ia berlawan setan. Dia berlawan. Jadi tak pernah dengar kaset orang mengaji lah, suara orang mengaji, suara orang azan, tak pernah dengar lah.
Sebab apa? Kerana itu memang berlawan dengan syaitan. Dan janganlah anda hiraukan terhadap godaan syaitan itu. Ni apa pula makna? Jangan hirau. Dia gini, syaitan ni dia nak ganggu kita, dia terik kita dulu, macam kita nak mengair ikan lah. Hak naknya supaya ikan ni makan mata kain, hak tu hak nak. Tapi sebelum dia makan mata kain, kita tabur upang dulu, nak suri mari. Suri mari, tabur. Lepas tu pohon upang tu tabur dulu. Lepas tu celah-celah upang tu tak mata kain. Itu cara kita mengair. Maka dari satu segi, syaitan nak mengair kita pun cara sama kau. Dia tabur upang. Lepas tu antara upang-upang tadi ada hok sakut mata kain. Mula-mula makan kena lagi, molek lagi sedap lagi. Kena upang hok tabur. Tapi target dia hak lain. Target dia dan kena mata kain menyakut dalam kuali lah. Jadi kita ni dalam berhadapan dengan syaitan, kata Ghazali, pertama sekali kita minta pertolongan dengan Allah, isti'azah, tak tolong dengan dia, berdoa, bermohon, berharap padanya. Yang kedua, ingat hati kepada Allah, ingat kepadanya. Kemudian yang seterusnya, jangan hiraukan. Yang ketiga ni, jangan hiraukan. Jangan hiraukan dia pun, jangan layang. Kita ni bila kita layang, macam kita duduk unggal ke dia. Jangan heran. Khawatir lintasan dia tu alih. Jangan fikir tarikan-tarikan buruk, godaan setan ni hak mari dalam fikiran kita ni. Kalau kita fikir dalam, kita berasa kita nak lawang, kita mikir. Sebenarnya sekalipun kita berasa nak lawang, hakikat sebenarnya kita duduk pergi dekat dengan dia. Sebab tu Petua Imam Ghazali, lupakan, jangan hiraukan dia. Dorongan-dorongan buruk dia tu, lupakan dia, jangan hiraukan. Itu cara nak berlawan dengan syaitan. Kita ni kadang-kadang kau mikir, mana aku nak lawan dia, kau nak lawan. Gunanya cara tu kau pergi dekat, kau mikir, kau mari dalam fikiran kita, dalam perasaan kita. Sebab tu lupakan dia, alih pandangan ke lain. Sebab tu Imam Ghazali suruh zikir. Selain daripada dia menghalau, menjauhkan godaan setan, dia mengalihkan pandangan daripada pengaruh-pengaruh setan. Macam kita nak suruh khusyuk dalam ibadah, kita mikir-mikir apa aku jadi khusyuk. Duk ingat ke makanan, duk ingat ke pojok katil, duk ingat situ. Jadi aku nak lawan pojok katil. Jadi kita nak lawan supaya jangan ingat, tapi kita duk mikir aku nak lawan pojok katil. Sebenarnya kau ingat. Bukan kau lagi, kau ingat. Jadi Imam Ghazali kata nak lawan, mulut teruk mana tu, lupa. Ni kita duk mikir nampak macam nak lawan lah. Mana nak suruh lupa kau jawab kata? Mana suruh lupa? Rupanya bukan kau lupa, kau ingat jadi. Jadi syaitan pun cuba cara nak lawan. Tak berlindung dengan Allah, zikir, ingat kepada Allah, dan abaikan, jangan hiraukan, lupakan. Itu cara dia. Khawatir lintasan buruk dia tu. Maka sesungguhnya menghadapi godaan syaitan itu akan menjadi mudah apabila terbit daripada anda keazaman yang kuat sebagai orang lelaki. Jadi mudah sikit nak berlawan dengan syaitan ini sekiranya perkara ini mari daripada kemahuan kita, keinginan kita untuk melawan. Kita ada nekat lah, ada kesedaran untuk lawan dorongan-dorongan syaitan. Jadi dengan keazaman ini menjadi kita lebih mudah untuk berlawan dengan godaan-godaan syaitan. Dan sesungguhnya sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman
dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi ayat ni beritahu syaitan ini tidak dapat menguasai siapa? Orang yang ada dua ciri utama ni. Pertama sekali, alal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan kuat imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang kedua, orang yang hatinya bulat, pergantungan, pasrah hatinya kepada Allah. Dua-dua ni adalah keadaan orang yang hatinya murni, jernih, molek. Alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Iman dan tawakal, dua perkara ni hanya timbul dalam hati yang bermakrifat, hati yang jernih, timbul benda ni. Tapi kalau hati itu tidak dijernihkan, tidak timbul benda ni. Jadi Al-Quran ni beritahu rahsia kita bahawa sepandai mana syaitan, sebijak mana syaitan, maka tak dapat menguasai dua golongan manusia ni. Pertama, yang kuat imannya. Yang ketiga, yang kedua, yang pertama yang kuat imannya, yang kedua yang pasrah tawakal, hatinya bulat kepada Allah. Jadi inilah yang perlu kita usahakan, meningkatkan iman, kemudian memperkukuhkan tawakal. Tawakal ni dia mari daripada iman. Bila iman tu teguh, mendalam, timbul tawakal. Dan tawakal ini bukan sejenis ilmu. Ilmu itu sebahagian. Tapi tawakal adalah suatu gerak yang ditimbulkan Allah di dalam hati. Jadi kalau kita anggap tawakal ni sejenis ilmu, secopeng baru. Secopeng. Hanya sebahagian. Adalah bahagian ilmunya tentang tawakal. Tapi pengetahuan kita mengetahui aspek-aspek itu belum tentu menjadikan hati kita ni timbul gerak untuk bertawakal ni, belum tentu. Maka dia perlu hal-hal lain. Maka itulah yang perlu diusahakan. Caranya, kaedah umumnya, cara untuk mencapai semua ini, kalau dalam Al-Quran dinamakan tazkiyatun nafsi, menyucikan. Bukan lagi peringkat mendapatkan ilmu. Ilmu tu keperluan asas yang perlu kita cari. Tapi lepas daripada tu dipanggil tazkiyah, penyucian. Proses menyucikan jiwa dengan amalan-amalan yang asasnya adalah zikir, ingat kepada Allah. Sebab tu saya kata, kalau orang tengok zikir sebagai satu amalan, sebagai dari aspek dia satu amalan, maka orang tengok dia sunat kecil lah. Tapi kalau orang tengok dia sebagai satu alat penting, sebagai alat penting untuk menyucikan hati yang dengannya tercapai maksud-maksud ini, bendanya bukan kecil, bendanya bukan perkara remeh, dia yang sangat penting. Dan sesungguhnya telah benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazim. Apa dunia itu? Dunia ni apa benda sebenarnya? Dan apa pula iblis itu? Pertanyaan ni, dua perkara ni. Dunia ni apa benda? Iblis tu apa benda? Nak tahu dua perkara ni tak perlu mengaji tinggi. Tapi nak mengawal diri daripada dua perkara ni tidak semudah yang kita sangka. Adapun dunia yang sudah berlalu pergi merupakan mimpi. Dunia lepas-lepas dah, cerita lama-lama tu. Waktu tu tarahnya tarah mimpi, tak ada apa dah, habis dah cerita-cerita lama tu. Maka hal-hal kehidupan duniawi hak telah hak lama-lama dah tu tarahnya mimpi. Tarahnya tarah mimpi. Hak lepas-lepas dah cerita-cerita lama, alam bertarah mimpi. Dan apa yang tinggal lagi daripada esok, lusa dan seterusnya, apa-apa yang akan datang lagi ni, ada mari lagi ni, ada jadi lagi ni, merupakan lamunan angan-angan kita, ataupun hasrat, kemahuan, angan-angan, nekat ataupun niat pun ada juga. Tapi kebanyakannya benda-benda yang akan berlaku tu, bukan semua benda akan berlaku pada kita, hanya sebahagian aja. Mana-mana yang kita nekat nak menghasilkannya, itu niat kita.
Tapi banyak benda yang akan berlaku tak kait dengan kita. Jadi secara mudahnya Abu Hazim ni kata apa-apa yang belum lagi berlaku itu tarahnya sebagai lamunan dia. Tak tahu dia berlaku ke tak. Bila tak tahu berlaku ke tak ni, maka disuruh sebagai lamunan lah. Jadi dua perkataan dalam yang ada pada jawapan pertanyaan Abu Hazim ni, dunia ni pertamanya mimpi, yang kedua berangan. Inilah yang duduk banyak pada dunia. Mimpi lepas-lepas dah, berangan yang akan datang. Dan adapun syaitan, demi Allah sesungguhnya mentaatinya tidak memberi manfaat, kata Abu Hazim. Jadi syaitan ini, kata Abu Hazim, kita taat ke dia tak boleh manfaat apa-apa. Dan sesungguhnya mendurhakainya tidak memberi mudarat. Kita tak ikut perintah dia pun tak mudarat apa-apa. Cuma kadang-kadang dia pandai tipu kita. Kita taat ke dia tak boleh apa-apa sebenarnya. Dan kalau kita tak ikut dia pun tak akan mudarat apa-apa. Cuma nak kabarnya, dia pandai main sehingga kita berasa kait dengan dia. Saya nak beri contoh guna orang dulu, dia tipu kita, orang dulu kali. Dia suruh buat satu tindakan-tindakan yang salah dari segi syarak. Benda tu salah. Didorong kita, disuruh kita buat benda-benda yang salah dari segi i'tiqad, salah dari segi syariahnya, didorong, disuruh buat macam-macam. Kemudian jadi. Bila orang buat benda ni jadi kita sendiri tahu bahawa perkara itu terjadinya dengan takdir Allah. Tapi dia tutup tipu daya tu, dia tutup sehingga dikaitkan hakim buat benda ni jadi ni. Kita pun lekat melakukan perbuatan-perbuatan salah. Ni dah bendanya orang kita dulu terikat dengan teruk-teruk acak tu, jadi. Pergi makan tok perdu pokok benda pokok bulu. Jadi tak sedarang. Padahal kita dalam pengajian kita sendiri mengaji akidah, kejadian itu semata-mata takdir Allah. Tapi secara kebetulan jadi je sepelek kita. Dan kebetulan pula dia tak ikut jadi benda hak tak boleh. Kebetulan pula. Tapi bukan sama, tapi hak sekali-sekala tu je kait kita. Tiba-tiba kita dah ikut kehendak dia tu. Jadi cerita hak tak boleh. Kita pun jadi terikat. Padahal hak jadi kita ni sekali je, dua kali je. Tapi ia sepelek kita ni sehingga kita letak dalam keyakinan kita pun kita ikut ni hak dia suruh dia tu. Padahal jelas-jelas yang disuruhnya itu perkara yang buruk, berlawan dengan keyakinan, berlawan dengan syariahnya. Tapi sepelek kita jadi kita nyakut situ. Di mainan. Benda ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Memang sebab tu setan ni sepelek, dia pandai ambil kesempatan. Jadi kalau kita tak berhati-hati, nyakut sepelek dia tu. Kena sepelek lah. Jadi berlaku zaman Sayyidina Umar. Pada waktu itu Amr bin al-As menjadi gubernur di Mesir. Zaman Khalifah Sayyidina Umar ni, beliau telah melantik Amr bin al-As sebagai gubernur di Mesir. Orang Mesir satu ketika dulu, rakyat Mesir ni negeri padang pasir. Tapi lembangan sungai Nil ni subur. Dan kehidupan masyarakat sekitar tu bergantung kepada kesuburan sungai Nil. Maksudnya kalau sungai Nil kering, memang masalah lah. Dari segi kehidupan, perekonomian dan sebagainya masalah. Tapi kalau sungai Nil ni dia mengalir, ada airnya, ekonomi baiklah, baguslah. Jadi antara sepelek yang main ke orang Mesir masa tu ni, orang Mesir ni dia telah melakukan satu tradisi ritual dia. Mana-mana orang puang hak comel sekali jadi korban tahunan. Ditohuk, buang dalam sungai Nil ni sebagai satu tradisi tahunan.
Yang mana menurut sangkang masyarakat Mesir, kiwak gini sungai ni ngali sama ni. Kalau awak gini sungai ni kering. Tradisi dia. Jadi bila Amr bin al-As ni masuk ke Mesir, kita pernah ziarah masjid dia, Masjid Amr ni. Kau pergi Mesir, jumpalah kesan-kesan sejarah ni. Kita dah tengok masjid dia, masjid batu dia tu. Ia besar dah lah, sambung dah lah. Orang belajar Mesir biasalah pergi sini. Masjid besar, tapi orang asal atau puak asal tu ada lagi dia tinggal. Buatan lama. Jadi bila Amr pergi sini ni, dia beritahu tak boleh buat begini. Jadi orang Mesir pun yang sudah menerima agama Islam, pedoman Islam ni tak buatlah. Kerana agama larang buat begini. Rakyat Mesir pun tak buat. Air suhu dah sekarang. Hanya suhu dah sekarang air. Jadi orang Mesir bila suhu kok kata dah. Kita dah buat benda ni jadi gini ni. Padahal kena sepelek ke? Kena sepelek. Tapi oleh kerana secara kebetulan jadi gitu. Kena main apa hitang ni lah. Jadi dia pun mengatur surat kepada Sayyidina Umar, beritahu keadaan ni. Sayyidina Umar jawab mana? Engkau sedang diuji wahai Amr. Tengah diuji. Air sungai Nesu sebab orang Mesir dah buat kerja tu. Lalu Sayyidina Umar dia tulis surat. Tapi surat ni aneh sikit lah. Dia tak tuju kepada orang rakyat, tidak tuju kepada rakyat Mesir, tidak tuju kepada pemerintah Mesir, governor Mesir. Dia tuju kepada sungai. Ayat dia tu tuju ke sungai. Dan dia pesan kepada Amr, mutuh surat aku ni dalam sungai. Capuk surat aku ni ke dalam sungai. Jadi Amr pun capuk surat Sayyidina Umar ni ke dalam sungai. Serta-merta air naik, bermeter-meter naik. Dan ini seperti yang disebut oleh alim ulama dan kitab-kitab mereka sebagai sebahagian daripada keramat Sayyidina Umar lah. Tapi nak kabarnya sepelek tu. Sepelek tu dah buat jadi dah sekarang. Ni dah orang kita dulu sampai bertahun-tahun gatal makanan tepi rok. Gatal bertahun-tahun. Ki sepelek ni lah dah buat jadi macam-macam. Buat bagai padahal kalau ada buat lagi macam tu ada benda pula. Tapi sekali dua itulah kita nyaku nyespelek diri dia. Ini tipu daya. Itu masuk tipu daya. Ada hal lain lagi nak beritahu. Al-Quran beritahu kepada kita tentang kelebihan ayat kursi. Pernah satu ketika zaman Nabi SAW, Abu Hurairah ni diperintahkan oleh Nabi SAW untuk jaga harta zakat, khema-khema zakat ni, jaga. Tapi hilang. Ada orang curi, hilang. Guana ni. Satu ketika Abu Hurairah ni tunggu khazanah tempat simpan ni. Sampai masa nampaklah ada benda mari rupanya. Ada benda mari masuk ke lubang. Dan dia curi khema-khema zakat ni. Abu Hurairah pun takak dia. Diberikan Allah kemampuan untuk takak. Jadi rupa-rupanya dia bukan manusia. Dia sejenis jin. Mari curi harta zakat. Dan boleh berlaku benda ni. Saya nak cerita benda ni dengan banyak tujuan. Nak beritahu boleh berlaku benda semacam ini. Jadi Abu Hurairah pun takak dia pun merota-rota minta maaf. Dia kata, kalau tak silap saya lah, lama dah saya dah baca riwayat ni, dia janji tak mau buat dah, lepas sekali. Mari pula lepas dah tu. Takak pula kali ni aku dah lepas dah. Aku dah lepas dah. Jadi nekat dah. Kali kedua ni Abu Hurairah nak suruh ke Nabi, nak jatuhkan hukum, nak suruh ke Nabi. Dia minta mati-mati yang minta lepaslah dia gini. Akhir sekali dia buat perundingan. Pandai MOU dia ni pandai. Pandai. Kalau buat MOU ni memang pandai. Jadi dia kata, boleh tak kita tukar dia. Mu lepas aku tapi aku nak ajar kamu satu perkara. Aku nak ajar kamu satu perkara. Apa benda? Siapa yang baca ayat Al-Kursi dan Amanah Rasul, pasti jin dan setan akan tembul lagi.
pasti akan tumbuh lagi. Siapa yang baca ini? Jadi bila begitu kau, oleh kerana janji mau lepas aku ajar kamu satu benda. Lepas. Jadi bila janji gini, akhir sekali Buhairah rojoklah kepada Nabi, rojok ke Nabi balik. Guna cerita ni kadang gini. Apa kata Nabi? Pak mutakat tu Gazub ni auta ni, kepala auta, kaki nipu, kaki lebong. Hak mutakat tadi tu. Tapi hak yang kau bawa kamu tu betul. Hak yang kau bawa kamu tu betul. Tapi dia sendiri Gazub ni kepala haliang, kaki lebong. Kaki lebong ni. Cuma hak yang kau bawa tadi tu betul. Nak kabarnya orang yang baca ayat Al-Kursi dan Amanar Rasul, syaitan akan bertempiaran lari. Itu nak beritahunya. Baik, saya nak ceritanya. Dulu pernah berlaku, nak kawal sepelek ni, bawa sepelek. Dan kadang ada pernah dulu ada orang histeria, ada orang macam hilang kesedaran lah. Lepas tu adalah orang-orang yang ada pengetahuan sikit, mungkin dia baca hadis ni, dia belajar, dia baca ayat Kursi, yang mengilah mula-mula ada ni, kau pula ayat Kursi. Setengah tu dia kata, kau pula mu baca tak betul tu. Celaka. Dia kata mu baca tak betul, kawan ni gitu, lemah semangat lah tu. Lemah semangat lah tu. Baik, apa sebenarnya? Saya nak khabar ni, apa sebenarnya yang berlaku? Apa sebenarnya? Baik, berpandukan kepada pedoman Al-Quran dan hadis ni dan pengalaman. Sebenarnya bila orang membaca ayat Kursi dan Amanar Rasul ni, syaitan ini kesakitan, jin kesakitan. Cuma tinggal lagi kita tak nampak. Bahagian kita tak nampak tu, ya sepelek kita. Ya sepelek. Kita tak nampak. Cuma kita nampak kelepor gitu. Ia tak sepelek lah. Kita tak nampak, ya sepelek. Kawan ni sakitan tapi buat bodoh, tak tahu, buat bodoh. Buat apa tu? Apa ni? Buat kerabda, buat tak tahu kala. Padahal dia kesakitan. Bila kita tengok dia buat selamba ikut kita lemah semangat. Jadi kita pula ni, tu nak khabar sepelek tu. Kita kena sepelek. Allah dah jadi dah kau cikgu ni. Pertama sekali kita lemah semangat. Yang kedua, mari satu dugaan tak baik. Dok power mana ayat Kursi? Tu dia. Dok power mana? Mari dah. Ini bos pelek. Bos pelek. Sebab tu kalau orang tu nekat, dia tahu rahsia ni, dia nekat, insya-Allah dia tak wani sepelek. Tak wani. Tapi oleh kerana kita ni tak apa kuat molek. Tak apa nekat molek. Tak nampak dia guna, hanya sepelek dah sekarang. Padahal sikit lagi, kalau kita terbang sikit lagi, cara rapok dia tembus lagi. Tapi oleh kerana kita ni tak apa nampak, dia sepelek kita. Sebab tu orang yang nak terlibat dengan ilmu rawatan kerohanian ni, pertama sekali dia kena ada ilmu yang agak dalam bab ni. Dia kena ada ilmu. Dia tak padang dia tahu cara saja, tapi dia kena tahu sepelek-sepelek ni. Orang nak terlibat dengan ilmu ni, nak terlibat dengan mainan rawatan Ilash Rabbani ni, pertama sekali dia kena faham secara yang agak mendetail dan dalam bab ni. Kalau tidak, sekali pun dia tahu cara, tapi kalau tidak faham kadang banyak kena sepelek. Banyak kena sepelek. Kadang-kadang banyak perkara lah. Ini hal lain, tapi saya lajak jauh sikit. Kalau nak ceritanya mainan sepelek ni, sepelek dia ni. Tak bisa. Tak lagi kan? Jadi pesan Abu Hazim, 2 minit masuk dah. Okey. Baik, kesimpulan mudahnya kata Abu Hazim, bila dia jelaskan tentang dunia dan tentang setan, bila sebut dunia ni sebenarnya jangan tak payah menggilainya lah. Seolahnya hakikat sebenarnya antara komponen dunia ni mimpi, penuh dengan mimpi, penuh dengan lamunan je.
Nak kabarnya bahawa kalau kita mempunyai suatu keinginan yang terlalu tinggi, kegilaan yang tertinggi terhadap dunia, sebenarnya kita bermain dalam mimpi banyak. Kata nak beritahu Ibn Hazm, bukan disuruh teruk dunia, bukan suruh tinggal, tapi suruh supaya berpada pada padang-padang, supaya mengenali hakikat dunia dan ambil dia dengan cara yang baik, cara yang betul, dan manfaatkan dia. Jangan sampai ke tahap kita ni menggilainya sehingga kita ni hilang pedoman. Itu yang nak diberitahu. Sebab tu dibayangkan sebagai penuh dengan mimpi dan lamunan. Supaya kita ni tahu kedudukannya. Yang kedua tentang syaitan ni, bahawa kita ni jangan kena sepelek dia lah. Kalau kita ikut dia pun tak boleh menampak apa-apa pun sebenarnya. Sekalipun nampak jadi benda tu, tapi sebenarnya jadi tu bukan atas ikut dia tu. Yang kedua, kalau kita tak ikut dia pun tak akan mudarat apa-apa. Sekalipun terjadi mudarat secara kebetulan apa, itu mainan sepelek je belaka. Itu saja. Ya, kerana sudah masuknya waktu Isya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.